2 kilometer balik daripada bumi Mekah ke bumi Taif. Tidak ada tujuan lain dalam diri Rasulullah semata-mata hanya untuk menyampaikan seruan dan dakwah Islam ini agar turut sama dirasai oleh penduduk-penduduk Taif selain bumi tanah tempat tumpah baginda sendiri, iaitu di Mekah. Tetapi sedia maklum bagi kita, berlakunya penolakan ataupun kontra terhadap dakwah Rasulullah bukannya diterima dakwah Rasulullah, bahkan diupah anak-anak kecil di jalanan untuk membaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harisah dengan batu-batu di jalanan. Dan ini sedia maklum juga bagi kita, Rasulullah mendapat luka-luka kecil dan dipenuhi kaki Rasulullah dengan darah-darah yang keluar daripada kaki suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekurang-kurangnya hati Rasulullah terubat, kerana sebelum kepulangan Rasulullah kembali ke bumi Mekah, Rasulullah sempat singgah di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Disitulah Rasulullah dengan takdir Allah dipertemukan dengan Addas. Siapa Addas? Addas ialah pembantu kepada Utbah dan juga Syaibah. Dan Addas ini beragama Kristian. Addas ini beragama Nasrani. Dan Addas ini berasal daripada Nineveh. Dan kita tahu dalam sejarah, Nineveh ini adalah tempat penyebaran dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan akibat daripada dialog yang pendek, dialog yang ringkas, yang mungkin kita tidak ceritakan pada malam ini, Addas akhirnya memeluk agama Islam di samping Rasulullah dan juga di samping Zaid bin Harisah tadi. Dan ini sekurang-kurangnya mengubat kelukaan pada hati Rasulullah akibat penolakan secara total penduduk-penduduk Taif terhadap dakwah baginda. Sekurang-kurangnya ada seorang makhluk Allah yang sudi untuk menerima ajakan dan seruan dakwah baginda tadi. Bahkan melalui peristiwa ini jugalah kita juga mengetahui bahawa Rasulullah pernah ditawarkan oleh malaikat untuk mengangkat gunung-gunung dan bukit-bukit untuk dihempakkan ke atas penduduk Taif. Kita semua tahu perkara ini. Tetapi Rasulullah menolak untuk melakukan demikian. Cuba kalau kita bayangkan hari ini kita berada di tempat manusia suci seperti Rasulullah. Kalau kita duk dakwah, orang tak suka. Kita duk mengajak, orang benci. Mari malaikat, ustaz, agak-agak kalau saya ambil bukit sebelah kepung ni, saya hempak kat geng-geng ni, ustaz nak ke? Kalau kita lah, kalau boleh jangan sebiji, 14 biji bagi hempak, bagi hempuk atas kepala mereka. Tu kita. Tapi Rasulullah berdoa agar diberikan petunjuk dan hidayah. Sekurang-kurangnya kalau mereka pada zaman ini menolak seruan dan dakwah ini, aku mengharapkan moga-moga keturunan mereka yang seterusnya, yang ada ni akan melahirkan anak, yang ada ini akan menerbitkan cucu dan cicit mereka. Lepas pada keturunan ni akan ada yang memeluk dan sudi menerima agama ini. Dan salah seorang daripada mereka ialah Mughirah ibnu Syu'bah daripada Bani Saqif di kota Taif ini. Mughirah ibnu Syu'bah ini pada awalnya kepribadian beliau di masa jahiliyah memang ada yang kurang menyenangkan. Dan begitu jugalah rentetan di antara sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Umar sendiri dan beberapa sahabat lain. Ketika zaman mereka pada waktu jahiliyah, memang banyak kelemahan-kelemahan, memang banyak kesilapan-kesilapan, memang banyak kekurangan-kekurangan. Ini kita tidak boleh nafi. Tetapi setelah mereka memeluk agama Islam, samalah seperti sifatnya Mughirah ibnu Syu'bah, dengan seharian, hari-hari, setiap masa di bawah naungan bimbingan madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan berkat persahabatan dengan sahabat-sahabat besar Nabi, sahabat-sahabat senior Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, akhirnya membentuk acuan dan watak ke arah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih sempurna. Dan beliau hidup sampai ke zaman Khalifah Muawiyah. Beliau hidup zaman Khalifah Muawiyah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah melalui beberapa peperangan, antaranya peperangan Yamamah. Yang kita tahu peperangan Yamamah ini adalah menentang golongan-golongan murtad, menentang golongan-golongan yang tak mau bayar zakat. Perkara ini berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Bahkan pada zaman khalifah ini juga beliau pernah mengikuti beberapa kali ekspansi dan juga ekspedisi ke bumi Syam dan juga bumi Iraq. Bahkan pernah menjadi utusan untuk satu penduduk yang dikenali sebagai An-Nujair. Kemudian pada zaman khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau juga terlibat dalam peperangan besar, iaitu peperangan Yarmuk. Perang Yarmuk beliau terlibat. Bahkan beliau terlibat peperangan yang lebih besar, Perang Qadisiyah. Cukup terkenal dalam sejarah bila tentera-tentera Islam bertempur dengan tentera-tentera Parsi Iran kuno di bawah pimpinan Panglima Rustum. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Selepas peperangan tersebutlah beliau dilantik menjadi gubernur. Mula-mula gubernur di bumi Basrah, kemudian bertukar gubernur di bumi Kufah. Begitu jugalah selepas kewafatan Sayyidina Umar, beliau tetap dilantik sebagai gubernur di Kufah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Al-Affan. Tetapi bila pemerintahan Sayyidina Ali, sejarahnya berlaku konfrontasi antara persaudaraan Islam sendiri. Peperangan Siffin berlaku, peperangan Jamal berlaku. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Masa konfrontasi di antara Muawiyah dengan Ali ni pada peringkat permulaan sahabat yang nama Mughirah ibnu Syu'bah ni mengambil jalan dia tak memihak kepada mana-mana. Tak memihak dan tak menyokong kepada Sayyidina Ali dan mengambil jalan tak memihak dan menyokong kepada Sayyidina Muawiyah. Tetapi di penghujung-penghujung dia lebih memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Dan perbuatannya diikuti oleh sahabat-sahabat lain yang awalnya bersikap sama seperti dia, duduk tengah-tengah tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Kemudian dia hidup lagi pada zaman pemerintahan Muawiyah dan dia masih kekal sebagai gubernur di bumi Kufah. Dan akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun ke-50 Hijrah. Itu sedikit sebanyak mengenai latar belakang dan sejarah kehidupan Mughirah ibnu Syu'bah di samping Rasulullah, di samping sahabat empat dan awal pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi keberadaan bersama Rasulullah yang lebih penting untuk kita ceritakan pada malam ini yang berkaitan dengan hal kepribadian Mughirah ibnu Syu'bah itu sendiri. Yang terlibat pada zaman Rasulullah antara yang masyhur Bai'ah Ar-Ridwan. Juga ada keterlibatan Mughirah ibnu Syu'bah. Lebih jauh yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. Dialah seorang lelaki yang berada di samping Rasulullah sewaktu diplomasi perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan. Mengawasi perbicaraan diplomasi dan persepakatan ini sewaktu dia berlangsung. Dan dia juga terlibat dalam pembukaan kota Mekah dan beberapa peperangan yang lain seperti perang Hunain dan juga perang Taif sendiri.